Okey, kita tengok soalan yang keempat. Dia suruh melengkapkan terkesilan kata berdasarkan gambar rajah yang dia bagi. Okey, label yang pertama, ini melintang yang pertama. Ini menunjukkan pelumul. Kemudian yang keempat di sini, yang keempat. Nah, di tengah-tengah ini ialah cotyledon. Nah, bila kita makan mangga kan kamu nampak nampak ada apa kat dalam mangga tu, dia ada biji dia kan. So itu ialah cotyledon. Okey, kemudian yang menegak nombor 2. Okey, di sini dia duduk di sini. Nombor 2 itu ialah micropyle. Menegak nombor 3. Nombor 3 di sini tu. Okey, itu ialah radical. Dan nombor 5 ialah testa. Testa ni lapisan di paling luar. Okey. Selesai untuk 4A. Kemudian kita tengok 4B. Struktur dan fungsi biji benih. Melindungi biji benih. Melindungi biji benih ialah testa, lapisan paling luar tadi tu. Dia melindungi biji benih. Macam kulit lah. Kalau kita macam kulit kita kan. Okey, kemudian membenarkan air dan udara masuk ke biji benih. Itu ialah micropyle. Dia ada satu micropyle ni, dia macam satu bintik pada kita punya biji benih tu. So kita boleh nampak ada satu bintik, itu ialah tempat air dan udara masuk. Kita panggil micropyle. Kemudian menyimpan dan membekalkan makanan untuk biji benih. Yang paling dalam dia tu yang kita panggil cotyledon, dia fungsinya untuk simpan makanan dan membekalkan makanan untuk biji benih. Okey. Kemudian kita tengok soalan eksperimen. Ada dibagi dalam yang Michael dengan Jeff buat kemarin, yang eksperimen yang dia buat. So, apakah yang diperlukan untuk percambahan biji benih? So, hipotesis kita, biji benih memerlukan air, udara dan suhu yang sesuai. Suhu yang sesuai diperlukan untuk percambahan biji benih. Apa maksud suhu yang sesuai? Suhu ni dia ada panas, dia ada sejuk. Jadi kalau suhu macam mana biji benih boleh bercambah? Kalau suhu sejuk, boleh ke tidak? So mari kita tengok eksperimen kita di bawah ni. Kita ada 4 gambar rajah kan. Gambar rajah yang pertama dia tunjuk suhu bilik. Suhu bilik sebanyak 27 darjah Celsius kan. Okey. B pun pada suhu bilik, C pun pada suhu bilik, tetapi D dia letakkan pada suhu 10 darjah Celsius. Mungkin dia masukkan ke dalam peti sejuk lah. Macam yang Jeff buat kemarin kan, dia masukkan dalam peti sejuk. So bercambah ke kalau kita masukkan biji benih ni dalam peti sejuk? Okey, mari kita tengoklah kita punya jawapan. Bercambah ke tidak? Okey, kita tengok jawapan. Tabung uji A dia ada kehadiran, kamu tik ada ke tidak air pada tabung uji A. Kalau ada, tiklah ada. Pada tabung uji B, B tu ada air ke tidak? B tadi itu dia letak dalam kapas yang kering. Jadi bila kapas kering dia ada air. So kita pangkah. C ada air, D pun ada air. Okey. Udara pada tabung uji A ada ke tidak udara? Ada, dalam keadaan bilik kan dia letak. Tabung uji B pun ada. Tabung uji C dia telah didihkan air tu. Jadi sudah habis dia punya udara. Okey, D ada udara. Okey, untuk suhu yang sesuai, kalau tabung uji A suhunya sesuai lah sebab suhu bilik. B pun suhu bilik, C pun suhu bilik. D tidak sesuai sebab dia duduk dalam kan, tak sesuai 10 darjah Celsius. Jadi kita nak tengok tabung uji mana yang bercambah. Maksudnya dia ada ke semua tiga-tiga ni. A dia ada air, ada udara, ada suhu, maka dia akan bercambah. Tulis dia. B dia tiada air, tidak, dia tidak bercambah. C pun tidak bercambah sebab dia tiada udara. Manakala D dia tiada suhu yang sesuai. So dia tidak akan bercambah. Yang bercambah hanyalah pada tabung uji A. So kita nak bincang kenapa. Daripada pemerhatian anda,
Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya percambahan biji benih? So kita senarailah semua syarat-syarat tadi tu. Mesti ada air, udara dan suhu yang sesuai. Okey, suhu yang sesuai. Okey. Mengapakah bahan-bahan berikut digunakan kapas kering untuk menunjukkan air diperlukan untuk percambahan. Air didih yang disejukkan. Bila air didih, kalau air paip, air yang baru kita ambil dari paip, dalam tu ada udara kan. Sebab tu ada ikan boleh hidup dalam air sebab ada udara, ada oksigen. Tapi bila kita didihkan air, udara itu telah terkeluar. Mendidih sudahkan air itu, jadi dia terkeluar. Jadi air didih tidak mengandungi udara. Minyak menghalang kemasukan selain didihkan air, minyak ini juga akan menghalang kalau ada lapisan minyak. Kalau ada tumpahan minyak di laut kan, haiwan akan mati. Kenapa? Sebab minyak ini dia menghalang udara dari masuk ke dalam air, menghalang kemasukan udara. Okey, mengapakah tabung uji D diletakkan dalam peti sejuk? Untuk menunjukkan bahawa suhu sejuk menghalang percambahan. Okey. Apakah yang akan berlaku sekiranya biji benih diletakkan dalam gelap? Kalau kita letak biji benih di bawah katil, contohnya bawah katil ke dalam almari ke, agak-agak bercambah tidak biji benih kita. Cuba buat eksperimen. Kita letak, ambil satu biji benih tu, letak dalam kapas basah, letak bawah katil kita yang gelap. Biji benih akan bercambah ke tidak bercambah? Bercambah juga. Dia akan bercambah. Kenapa dia bercambah? Sebab dia tidak memerlukan cahaya. Tengok, dia ada cahaya ke sini, dia hanya perlukan air, udara, suhu. Jadi walaupun dia duduk di tempat gelap, tapi kalau dia ada semua ketiga-tiga ni, maka dia akan bercambah sebab dia tidak perlukan cahaya. Dia tidak perlukan cahaya. So kesimpulannya, hipotesis kita tadi diterima. Hipotesis diterima. Air. Saling balik, tak nampak di sini Cik Victor. Gambar tak cukup. Air, udara dan suhu yang sesuai diperlukan untuk percambahan biji benih. Okey, bye.